Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Al-Fadil tuan-tuan imam, bahagia pengurusi dan ahli-ahli jawatankuasa masjid, barisan pegawai-pegawai masjid, para ustaz, ustazah, pimpinan masyarakat, ya mak datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, para jamaah, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah. Terlebih dahulu marilah sama-sama kita rafakkan rasa syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya dengan inayah dan izin Allah, kita masih lagi diberi ruang dan juga peluang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus kita berada di alam ini bagi meneruskan kehidupan kita selaku hamba-hambanya, melaksanakan titah perintahnya dan meninggalkan segala tegah larangnya. Alhamdulillah, kita rafakkan rasa setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kepada kita sebulan penuh Ramadan, yang telah baru saja meninggalkan kita kurang lebih seminggu yang lalu. Yang sudah pastinya tuan-tuan, dengan pemergian Ramadan pada kali ini bagi tahun 1443 Hijrah memberikan kepada kita sudah pasti banyak tarbiyah dan juga didikan serta pengajaran yang di mana bila mana kita melangkah keluar saja daripada Ramadan atau saat Ramadan meninggalkan kita, maka kita bermulalah berada dalam medan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala yang sebenar-benarnya. Barangkali dalam Ramadan kita nampak rasa macam dah best tuan-tuan. Rupanya medan sebenar kita adalah di luar Ramadan. Kerana dalam Ramadan sudah pasti ada golongan yang hanya menjadi hamba Allah dalam Ramadan semata. Saat keluarnya dia daripada Ramadan, maka dia kembali kepada asalnya. Sedangkan manusia yang dalam Ramadan dia menjadi hamba kepada Allah Subhanahu wa taala dan bukan menjadi hamba kepada Ramadan ataupun hamba kepada Allah dalam bulan Ramadan semata, maka sudah pastinya saat dia keluar daripada Ramadan, dia tetap meneruskan segala apa yang dilaksanakannya, ditarbiahkannya, dilatih, dididik dalam sepanjang Ramadan. Sebab itu untuk dilihat kejayaan dan juga kemenangan seseorang itu dalam Ramadan dapat dilihat apabila mana dia keluar daripada Ramadan. Itu yang sebenarnya. Kalau kita tengok dalam Ramadan semata-mata tuan-tuan, ini belum lagi. Itu baru kita kata bahasa kita pada hari ini tuan-tuan, orang yang sedang berkursus atau orang yang sedang berlatih, sudah pastinya dia akan melakukan segala apa yang dilatih atau yang diajar. Tetapi nak tengok sejauh mana dia mengamalkan ajaran ataupun latihan yang dia terima di sepanjang tempoh tersebut, kita tengok di luarnya. Ya, tuan-tuan, analogi yang mudah macam orang ambil lesen lah tuan-tuan. Masa kita mula-mula ambil lesen tu, segala apa tuan-tuan, mungkin barangkali
peraturan-peraturan dan juga undang-undang lalu lintas menjadi pegangan barangkali, terutama apabila abang JPJ duduk sebelah tuan-tuan masa hari nak test lesen, ya, segala benda yang barangkali setelah lulus lesen tuan-tuan rasanya dia tak buat dah perkara itu, boleh jadi, ya, tuan-tuan, ya. Jadi inilah persoalan yang timbul kepada kita. Sebab itu tuan-tuan, bila mana kita melangkah keluar daripada Ramadan, maka itulah kita sedang berada dalam medan yang sebenar-benarnya. Dan alhamdulillah Allah telah berikan kepada kita sebulan untuk bersama dengan Ramadan dengan 1001 tarbiyah dan juga ibrah, pengajaran yang telah banyak melatih kita erti sebenar apa yang dikatakan sebagai penghuni syurga. Sebab itu tuan-tuan, kalau kita nak tengok bagaimanakah yang dikatakan amalan-amalan penghuni syurga, kita tengoklah mereka yang berada pada Ramadan. Begitulah sebenarnya. Kalau dia keluar pada Ramadan, tuan-tuan, barangkali amalan itu seperti yang disebut tadi, tuan-tuan, ada di kalangan manusia ini yang dah tak buat dah seperti mana yang dia buat di sepanjang Ramadan. Sebab itu nak tengok bagaimanakah yang dikatakan amalan ahli syurga dan apakah dia golongan yang disebut sebagai golongan bakal ahli syurga, tengoklah Ramadan. Di situlah kita akan melihat bagaimana manusia sangat rapat dengan Al-Quranul Karim, dan itulah dia ahli syurga, tuan-tuan, ya? Ahli syurga ini dia senantiasa tidak lekang daripada Al-Quran, kerana dia tahu Al-Quran ini akan menjadi, ya, peguam bela padanya di hari akhirat kelak. Seperti mana yang disebut oleh Nabi SAW, Iqra'ul Quran, bacalah kalian Al-Quran itu, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih, kerana sesungguhnya Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat untuk memberi syafaat kepada mereka yang senantiasa bersama dengannya, tuan-tuan. Jadi bilakah orang paling konsisten bersama dengan Al-Quran? Ramadan. Sebab itu, ya, inilah yang kita nak bawa, tuan-tuan. Mudah-mudahan dalam 11 bulan yang kita bakal berhadapan dengannya, sehinggalah jika diizinkan Allah Subhanahu Wa Taala buat kesekian kalinya dalam hidup kita, dapatlah kita bertemu sekali lagi dengan Ramadan yang seterusnya. Dan kita dilatih kembali, tuan-tuan, supaya apa? Supaya dapat beramal seperti mana yang disebut sebagai amalan ahli syurga tadi. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dan kita lihat bagaimana, tuan-tuan, orang sangat menjaga, ya, solat fardu berjamaah, terutamanya, ya, di sepanjang Ramadan, tuan-tuan. Kalau kita tengok biasanya Zuhur ni tak beramai orang. Ramadan punya hal, tuan-tuan, ya, banyak masjid dan juga surau dipenuhi oleh para jamaah. Nak gambarkan bahawa itulah dia ahli syurga. Ahli syurga dialah golongan yang senantiasa menjaga solatnya. Dan solat itu bukan hanya sekadar melaksanakan solat, menunaikan solat semata-mata, ya. Sebab Nabi SAW pernah ditanya dalam pelaksanaan solat ini. Kita tahu, tuan-tuan, solat ini dia ada tempoh waktunya, bermula daripada azan sehinggalah datang azan yang berikutnya. Itulah jeda waktu untuk seseorang itu melakukan solat. Namun dalam pada itu dia ada tempoh-tempoh ataupun waktu yang dikatakan afdal. Sebab itu Nabi SAW bila ditanya, ya Rasulullah, ya, ayyu amalin afdal, apakah dia amalan yang terbaik, yang paling afdal? Nabi kata apa? As-salatu fi waqtiha. Seorang ataupun orang yang sembahyang tepat pada waktunya. Nabi tak kata dalam tempoh waktunya, Nabi kata tepat pada waktunya. Tepat pada waktunya bila? Saat dikumandangkan azan. Ini, tuan-tuan. Sebab itu alhamdulillah kita tengok orang yang menjaga solat fardu berjamaah, terutama di surau, di masjid lah, tuan-tuan. Dan pastinya bila azan itu, setelah selesai solat sunat qabliyah, mereka akan melaksanakan solat secara berjamaah. Dan ini dilakukan yang disebut sebagai tepat pada waktunya. Sebab lepas azan, ba'diyah, kemudian kita solat fardu berjamaah berdasarkan azan apa yang dikumandangkan tadi.
Sebab azan ni dia ada 5 kali sehari tuan-tuan dalam seharian kita. Azan subuh, zuhur, azan asar, maghrib dan juga azan isyak tuan-tuan. Sebab itu tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, ya, golongan ini disebut oleh Nabi SAW sebagai orang yang melakukan amalan yang paling baik sekali, yang disebut sebagai amalan yang afdal. Jadi itulah je kita melihat bagaimana perlakuan ini, dia punya tarbiyah dan juga didikannya adalah pada Ramadan. Sebab itu kita tak heran tuan-tuan kalau Ramadan orang sampai melempah keluar. Sebab kita nak tengok orang yang betul-betul dapat tarbiyah Ramadan, dia buktinya tengok contoh paling mudah dalam Syawal. Tuan-tuan, ya. Paling mudah sekali subuh Syawal tu. Hari raya pertama besar, ya. Subuh tu nak tengok sejauh mana ramainya. Apakah sama macam tarawih sebelum-sebelum ini atau, ya, berlaku insiden orang hilang. Seperti mana yang berlaku di sesengah masjid dan surau, ada terpaksa naik banner pula kepada pagar, ya. Info mencari orang hilang. Rupanya mencari orang hilang itulah jemaah yang kali terakhir jumpa Ramadan, masa tarawih dulu. Itu memang ramai sungguh tuan-tuan. Lepas tu hilang ke mana kita tak tahu tuan-tuan. Sebab tu kita jangan jadi golongan yang disebut sebagai hamba Allah hanya pada Ramadan, ataupun dipanggil Ramadaniyin, orang yang menjadi hamba kepada Ramadan. Tapi sebaliknya jadilah kita sebagai Rabbaniyin, hamba kepada Tuhan yang mencipta alam ini, Allah Subhanahu wa taala. Ini tuan-tuan yang dirahmati Allah, melihat sebagai hamba Allah yang dikatakan sebagai ahli syurga itu juga mereka menghidupkan malam-malamnya dengan beribadah. Antara lain ialah disebut sebagai qiyamul lail. Yang disebut sebagai qiyamul lail itu menghidupkan malam-malamnya dengan ibadah seperti solat sunat. Dan kita lihat bagaimana kita boleh jaga tiap-tiap malam tuan-tuan solat sunat tarawih, tuan-tuan, ya. Macam mana Ramadan dilatih kita, rupanya kita boleh sebenarnya nak ke qiyamul lail tiap-tiap malam. Kita boleh je nak witir tiap-tiap malam. Seperti mana yang dilakukan oleh golongan tabi'in, para sahabat tak boleh kata benda lah tuan-tuan, mereka terima sendiri Islam itu daripada Nabi SAW. Namun golongan tabi'in seperti mana yang diketengahkan oleh Imam Abu Hanifah, Nu'man bin Thabit, Imam Hanafi, pengasas mazhab Hanafi, sehingga dia meletakkan solat sunat witir itu, ya, duduk dalam kategori solat yang wajib. Kita dalam mazhab Syafi'i, kita Imam Syafi'i meletakkannya sebagai sunnah muakkadah, ya, sunat muakkad, tuan-tuan. Tapi Imam Abu Hanifah, Nu'man bin Thabit, dia letak dalam bab dalam kategori sembahyang wajib. Maknanya siapa-siapa yang tinggal witir, dia kena qada sebab wajib. Kenapa dia kata wajib? Kerana dilihat di zaman itu para tabi'in, iaitu orang-orang yang sempat jumpa dengan sahabat-sahabat Nabi SAW, mereka tidak tinggal sama sekali solat witir. Yang kita ini barangkali tuan-tuan jumpa witir Ramadan je lah, lepas tu tak ada dah. Sedangkan witir ini adalah satu solat yang muakkadah daripada Nabi SAW. Nabi tuntut, sangat dituntut untuk dilakukan. Seperti mana dalam hadis Bukhari, Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah menceritakan, meriwayatkan, dia kata apa? Ausani khalili, Nabi pernah wasiatkan kepada aku bisalasin, dengan 3 amalan. Pertama, kata Sayyidina Abu Hurairah, Nabi pesan kepada aku supaya solat sunat duha, rakaatai duha, 2 rakaat solat sunat duha setiap hari, kata Nabi SAW. Nabi pesan pada Abu Hurairah. Tuan-tuan, ya. Duha ini dia tidaklah complicated sangat, ya, sebab tempoh masa dia panjang, ya. Dia bermula daripada kira-kira setengah jam selepas syuruk terbit matahari, ya, dan berakhir kira-kira setengah jam sebelum zawal gelincir matahari, iaitu masuk zuhur. Jadi tempoh masanya panjang, tuan-tuan, ya. Kita syuruk pukul, ya, 6.57. Maknanya lebih kurang dekat 6.30, dekat 7.30 bermulalah waktu duha. 7.20, 7.25 tuan-tuan bermula. Itu waktu bermulanya.
Mana kalau kita urgent, ada masalah, ada urusan dan sebagainya tuan-tuan, nak buat segera boleh silakan. Kalau tidak, kita ada lagi masa ni sebelum zawal, gelincir matahari, iaitu masuk zuhur dah pukul 1:07. Maknanya kira-kira setengah jam sebelum zuhur, dalam sekitar pukul 12.35, 12.30 begitu tuan-tuan, itulah tempoh waktu akhir tuan-tuan. Dia ikut pekahnya disebut sekitar 20 minit sebelum dan juga 20 minit selepas terbit matahari, 20 minit sebelum gelincir matahari. Tapi kita bimbang kita ambil mudah setengah jam lah tuan-tuan. 20-25 setengah jam gitu tuan-tuan. Sebelum gelincir matahari, sebelum masuk waktu zuhur. Inilah dia tempoh panjang tuan-tuan. Sebab itu kuliah duha berbanding kuliah subuh. Kuliah duha tak ada masalah, nak 2 jam pun tak ada hal, 3 jam pun tak ada hal tuan-tuan. Kalau kuliah subuh tak ada arah lah, setengah jam syuruk terbit matahari dah. Jadi tak boleh nama kuliah subuh, dia jadi kuliah syuruk pula tuan-tuan. Satu kuliah subuh dia pendek, kuliah maghrib pun pendek. Cuba try kuliah isyak, tengok tuan-tuan macam mana isyak masa dia tuan-tuan, letih nunggu lepas waktu isyak, selagi tak masuk subuh, itulah isyak. Tuan-tuan. Jadi kalau kuliah isyak jawabnya kapal lah orang dengar ceramah tuan-tuan. Satu kita buat kuliah maghrib, kuliah subuh, biasa 2 program tu supaya masa pun tak lama sangat. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Jadi bagaimana Ramadan latih kita supaya tiap-tiap malam kita buat solat sunat witir, di samping diikuti didahului dengan solat-solat sunat, tarawih, kemudian habis tarawih kita bawa witir. Dan witir ini tuan-tuan, yang pastinya ianya ialah dilakukan secara ganjil, maknanya sama ada 1 rakaat atau 3 rakaat dan seumpamanya. Kalau dilihat tuan-tuan, dalam hadis juga Nabi SAW pernah bawa solat sunat witir 1 rakaat, tapi sehingga mencecah tuan-tuan, mencecah hampir 100 ayat daripada surah An-Nisa. Tuan-tuan, 1 rakaat saja. Dah buat negara. Surah An-Nisa ni tuan-tuan, dia punya kalau 100 ayat ni hampir 1 juzuk. Kalau orang tanya pada Hafiz, dia tahulah surah An-Nisa ni kan. 1 ayat dia. 1 ayat surah An-Nisa ni dia hampir 1 juzuk tuan-tuan. Bayangkanlah guna gaya salat witir tuan-tuan. Sebab itu Nabi SAW ni dalam bab solat malam dia, kebanyakannya jarang hadis yang meriwayatkan Nabi mengimami solat qiyamul lail ataupun solat malam ini berjamaah. Kalau diikutkan apa yang pernah diceritakan oleh Aisyah, Nabi SAW ini kana ahyal lail hatta tatafattara qadamah. Baginda SAW menghidupkan malam-malam itu dengan qiyam, maknanya qiyamul lail. Lamanya Nabi solat itu hatta tatafattara qadamah, sehingga bengkak kaki baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bengkak tu sebab apa tuan-tuan? Sebab lama berdiri, lama berdiri. Dan lama solat malam Nabi tuan-tuan, sehingga pernah disebut dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Sayyidina Hudzaifah radhiyallahu anhu pernah menceritakan, dia kata dia pernah solat malam dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata baginda pernah baca pada rakaat pertama sahaja surah Al-Baqarah. Kemudian Nabi sambung dengan Ali Imran. Kemudian Nabi sambung dengan An-Nisa. Yang kesemuanya lebih daripada 5 juzuk panjangnya tuan-tuan. Rakaat pertama saja. Tuan-tuan, belum campur rakaat kedua. Ini pernah Sayyidina Hudzaifah radhiyallahu anhu pernah solat dengan Nabi. Tuan-tuan bayangkanlah berdiri dalam keadaan 5 juzuk, 6 juzuk Ustaz. Kita itu tak ada pernah juzuk pun tak ada sampai semalaman ni. Ada 1 juzuk semalaman gitu? Tak ada Ustaz. Kita potong-potong gitu. Kita di Pahang ni, kita di Kuantan kita ada 3 masjid yang buat 1 juzuk semalaman program Ramadan yang lepas. Maknanya masjid 10 juzuk, 10 juzuk, 10 juzuk, dan di akhir di Masjid UAE tuan-tuan. 1 juzuk semalaman. Mana jemaah mengasalah bagaimana salat tarawih 1 juzuk semalaman. 1 juzuk baru tuan-tuan. Itu pun dah jenuh dah. Malam pertama join baru punya atak, malam kedua join dah baru punya angin tuan-tuan. Lain macam dah dia punya bisa je tuan-tuan. Itu baru 1 juzuk. Belum lagi buat seperti mana masjid yang di Mesir yang saya pernah cerita pada tuan-tuan, satu malam dia bawa 15 juzuk.
tarawih ni 8 rakaat, tak panjang tuan-tuan. Dari segi sudut rakaat sama macam kita. Tapi 8 rakaat, 8 rakaat itu 15 juzuk semalaman. Besok 15 juzuk, 2 malam khatam, 2 malam khatam tuan-tuan. Jadi mereka ni ikut berkuduahkan apa yang disebut saya. Baru namanya qiyamul lail tuan-tuan. Kita ni ambil tajuk dia tuan-tuan berapa kali. Ya. Rakaat sama sebiji, 8 rakaat. Tapi nak dikatakan benar-benar qiyamul lail tuan-tuan, syarat je lah. Maknanya mungkin boleh jadi. Kategori kita tuan-tuan lebih kepada ibadat awam je tuan-tuan. Belum lagi ibadat khusus tuan-tuan. Boleh jadi begitu. Silap-silap kalau imam baca panjang pun imam kena sound tuan-tuan. Ini dia tuan-tuan yang dirahmati Allah. Jadi kata Sayyidina Hudzaifah radhiyallahu anhu, Nabi yang 1 rakaat tadi dalam 5 juzuk lebih. Nabi berhenti surah An-Nisa. An-Nisa ni muka surat 106, juzuk yang ke-6 tuan-tuan. 1 rakaat. Kemudian Nabi rokok. Rokok Nabi tu kata Sayyidina Hudzaifah radhiyallahu anhu hampir sama lama macam diri tadi. Kalau kita tuan-tuan jengkrem lah kita tuan-tuan. Terus krem situ dah ada terus nak bangun tak lepas dah. Sakit pinggang tuan-tuan. Rokok Nabi hampir lama sama macam berdiri tadi. Allahu Akbar. Dan setelah merokok bangun tegak tuan-tuan, i'tidal, Nabi i'tidalnya pun lama macam rokok tadi. Setelah sekian tuan-tuan, Nabi pun sujud, dan sujud baginda Nabi SAW hampir lama seperti kadar bacaan semua surah tersebut. Sujud tuan-tuan, kita harus tidur terus lah gamanya. Kalau dah sujud begitu tuan-tuan, dengan kadar jarak 5 juzuk 6 juzuk bacaan, sujud barangkali tidur terus tuan-tuan. Terus itu hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, seperti mana yang diceritakan oleh Sayyidina Hudzaifah radhiyallahu anhu. Ini solat malam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu pernah menceritakan, dia kata apa, hampir-hampir dia putus asa. Nak terus ke tidak solat malam dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Berasa macam nak berhenti tuan-tuan kerana sangat lama. Ini hadis riwayat Imam Bukhari dan juga Muslim. Sehingga apa dikatakan, Ibn Mas'ud rasa datang perasaan, bukan dia buruk sangka tak, tapi perasaan niat tak balik tuan-tuan. Dia berasa nak mufarakah je, tak daya dah. Tuan-tuan tuan-tuan pernah rasa macam tu? Rasa nak berhenti, iman ni panjang sangat baca tuan-tuan. Saya tak pernah rasa nak mufarakah, tapi terasa silap taktik ada, tersilap teknik lah singgah masjid ni, sebab saya nak cepat tuan-tuan. Kebetulan masa tu saya berulang jengka, singgah satu masjid, pasal subuh dah masuk, saya berulang. Saya biasa dulu pukul 5.30 saya dah keluar tuan-tuan, jadi subuh dah masuk, saya singgah satu masjid. Terlupa hari tu hari Jumaat tuan-tuan. Saya kuping hari Jumaat, imam baca sejadah. Imam baca surah sejadah. Astagfirullahaladzim, dalam hati saya silap. Terdetik rasa silap singgah. Sebab apa tuan-tuan? Sebab saya tu jauh lagi perjalanan nak sampai ke jengka tu. Bukan rasa menyesal solat, tapi maknanya silap taktik tuan-tuan. Dan peras Allahu Akbar rasa. Imam pula baca slow and steady tuan-tuan. Dekat 6.30 baru habis. Perhimpunan pukul 7 tuan-tuan. Jadi kalau begitu keadaan kita sikit tuan, tak peliklah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pernah terasa rasa macam nak mufarakah, pasal tak daya dah tuan-tuan dengan Nabi SAW, kerana lamanya solat malam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ni tuan-tuan, jadi maknanya pun begitu, bukan bermakna sehingga kita tinggalkan. Kalau dah macam tu susah, tak payahlah kita buat. Tak tuan-tuan, kalau tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. Kita ambil itu saja kita punya falsafah kita tuan-tuan. Tak mampu nak buat semua, jangan tinggal semua. Buat apa yang termampu oleh kita. Barangkali kemampuan kita ini setakat ini tuan-tuan. Kita ni umat akhir zaman. Sebab itu kita katakan tuan-tuan, barangkali boleh jadilah gamaknya
Ibadat orang-orang munafik zaman Nabi SAW itu level-level macam kita, tuan-tuan, tak kena gaya. Na'udzubillah. Tapi boleh jadi begitu sebab golongan munafik sembahyang dengan Nabi, tuan-tuan. Zuhur duduk belakang Nabi, dekat-dekat dengan Nabi supaya nampak, tuan-tuan. Sebab mereka ni golongan yang ria'an linnas, mereka ni menunjuk sahaja. Mereka bukan ibadat kerana Allah. Mereka ni lebih pada menunjukkan saja. Sebab itu golongan munafikin, mereka tidak datang pada dua solat, subuh dan juga isyak. Kalau dua solat ini solat yang gelap. Dan kalau gelap dan suasana masjid bukan sebuah masjid kita, tuan-tuan. Jadi bila gelap tak nampak, tak datang pun tak apalah, tuan-tuan. Sebab orang tak nampak. Dan di zaman Nabi SAW tu ramai, boleh dikatakan tak ada penduduk Madinah yang tak datang solat dengan Nabi SAW. Boleh katakan tak ada. Mana tidaknya, tuan-tuan. Satu ketika Nabi SAW pernah, pada solat isyak, tuan-tuan, Nabi dapati jemaah berkurangan, tuan-tuan. Jadi Nabi kata apa, tuan-tuan, dalam hadis ini riwayat Imam Ahmad, Nabi kata, aku terasa macam nak bakar saja rumah-rumah orang yang tak datang solat berjemaah, tuan-tuan. Tuan-tuan jangan tak iman, jangan buat begitu pula. Maknanya nak ceritakan bahawa Nabi pandang serius jemaah yang mula tak hadir solat berjemaah, tuan-tuan. Jadi Nabi rasa macam nak bakar saja rumah. Maknanya Nabi pandang berat tentang solat berjemaah ini, sehingga didengari oleh Sayyidina Abdullah bin Ummu Maktum, seorang sahabat yang matanya buta. Jadi Abdullah bin Ummu Maktum pun tanya, ya Rasulullah, aku ni buta, boleh tak aku, kalau ada orang pimpin bawa aku datang sembahyang, aku datanglah. Tapi kalau tak ada orang bawa, boleh tak aku sembahyang di rumah? Sayyidina Abdullah bin Ummu Maktum tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tengok sahabat ni buta, tuan-tuan. Tak apalah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bolehlah. Maknanya Nabi benarkan, beri keizinan pada Sayyidina Abdullah bin Ummu Maktum. Abdullah bin Ummu Maktum dapat lesen, tuan-tuan ni. Legalah dia. Kalau tidak, dia orang buta lagi teruk, tuan-tuan ni. Dia pun berpaling, berpusing saja. Nabi pun nanti dulu. Nabi tanya kepada dia, atas ma'un nida, apakah kamu dengar bunyi azan? Kamu dengar tak seruan azan? Kata Abdullah bin Ummu Maktum, aku dengar ya Rasulullah. Kalau kamu dengar, kamu datang solat bersama dengan kami, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, orang buta pun Nabi suruh datang masjid. Dalam taman kita ni, berapa orang buta rumah yang tu? Berapa orang ada rekod orang buta dia kita? Rasanya macam tak ada rasanya tak Kita bimbang, tuan-tuan, kot kita tak buta mata, tuan-tuan, kot kita buta hati. Na'udzubillah, tuan-tuan. Sampai begitu sekali Nabi SAW suruh Abdullah bin Ummu Maktum datang solat dengan Nabi SAW di masjid Nabi, Masjid Nabawi. Tuan-tuan, begitu sekali. Sebab itu di zaman Nabi SAW, boleh katakan majoriti penduduk Madinah solat dengan Nabi SAW. Sebab itu bila terlalu ramai begitu, golongan munafik ini, tuan-tuan, mereka tak datanglah waktu solat gelap, subuh dengan isyak, tak nampak ramai orang, mereka tak datang. Dan memang dua solat ini berat bagi golongan munafik. Sebab itulah Nabi beritahu, dalam dua solat ini Allah letak pahala yang paling besar sekali. Kalau tahu, kata Nabi SAW, lau ya'lamun nas ma fil atamati was subhi, apa yang ada pada pahala solat isyak dan subuh berjamaah, la atuhuma walau habwan. Nescaya kalau orang tahulah, kata Nabi SAW, mereka akan datang, sanggup datang pada dua solat ini sekalipun terpaksa merangkak. Tuan-tuan, bayangkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu pernah menceritakan satu hadis, dia diriwayatkan tentang Sayyidina Uthman bin Affan. Dia kata apa, dia masuk masjid, diriwayatkan, tuan-tuan, Sayyidina Uthman bin Affan dia masuk masjid dan duduk di sebelah satu orang yang digelar sebagai Ibnu Ammi, anak saudaraku. Ya Ibnu Ammi, wahai anak saudaraku. Sayyidina Uthman bin Affan dia kata apa, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sallal isya fi jamaah, barang siapa yang solat isyak berjamaah, fa ka'annama qamal laila nisfahu, pahalanya seumpama dia qiyamul lail separuh malam. Ini, tuan-tuan, barangkali kita boleh ambil kot ini, tuan-tuan. Kita mungkin barangkali tak mampu nak qiyamul lail
separuh daripada malam kita. Katakan malam kita 8 jam, 4 jam nak qiyamul lail. Tarawih kita pun sejam je tuan-tuan. Kita start pukul 9, pukul 10 boleh makan kuih dah. Boleh jadi, ya. Tuan-tuan, sejam je. Ini isyak berjamaah kata Nabi SAW, dia pahalanya macam qiyamul lail separuh malam. Kalau malam kita 8 jam, mana 4 jam kita qiyamul lail. Itu isyak. Kemudian Nabi SAW beritahu lagi, kata Sayyidina Uthman bin Affan, dan aku dengar Nabi beritahu, wa man sallal subha fi jamaah, barang siapa yang solat subuh berjamaah, fa ka'annama qamal laila kullahu, pahalanya macam dia qiyamul lail sepanjang malam. Allahu akbar tuan-tuan. Ya, ini mungkin kita tak mampu nak buat sepanjang malam, tapi ambillah kesempatan untuk jaga dua solat ini tuan-tuan. Isyak berjamaah, subuh berjamaah. Pahalanya sama macam qiyamul lail sepanjang malam. Allahu akbar tuan-tuan. Ini kita umat akhir. Itu Nabi SAW, Nabi cerita ni bukan saja-saja tuan-tuan. Dia tahu umat-umat yang kemudian ni, ya? Golongan tabi'in tak kata apalah tuan-tuan. Ini sahabat memang begitulah bagaimana Nabi buat, bahkan mereka nak buat lebih daripada Nabi buat. Tuan-tuan, sahabat-sahabat ni ada golongan yang ekstrim. Ada ekstrimnya apa tuan-tuan? Nabi puasa dan Nabi buka tak, dia nak puasa hari-hari. Ada tuan-tuan. Nabi tidur dan Nabi qiyam, tapi ada golongan yang nak qiyam tiap-tiap, ya? Sehingga tak tidur-tidur. Dan ada golongan yang sampai tahap dia tak nak kahwin-kahwin tuan-tuan. Dia terus nak, ya, hidup mengabdikan diri kepada Allah SWT. Nabi kata aku kahwin juga, kata Nabi SAW. Sampai tak, memang ada golongan yang sampai nak lebih daripada itu tuan-tuan, ya? Jadi sahabat mereka sedemikian tuan-tuan dalam ibadahnya. Bagaimana Nabi buat, mereka berlumba buat seperti mana Nabi buat. Masuk golongan tabi'in, masih lagi ketulinan itu ada. Bila masuk golongan zaman tabi'in, maka kelunturan itu dah bermula, dan boleh luntur tuan-tuan, ya. Sikit demi sikit masuk golongan tabi'in, dan umat Islam dah makin ramai, maka dah, ya, ketulinan itu seperti mana zaman Nabi SAW. Sebab itu tak pelik kenapa Imam Abu Hanifah dia meletakkan solat witir itu wajib, sebab zaman dia tak ada orang tinggal. Tak ada orang tinggal solat witir tuan-tuan. Memang semua orang buat. Jadi bendanya jadi wajib bagi dia. Zaman kita tuan-tuan, ya, ada orang dipilih-pilih pula tuan-tuan, ya. Dia ambil tarawih je, lepas tu dia balik. Witir pun tak buat pun tuan-tuan. Ada pun witir, ada setengah tu tarawih 4 je dia balik dah tuan-tuan. Kalau nak buat di rumah tu lain cerita lah tuan-tuan, ya. Itu lain cerita lah. Kita tak campur bab tentang apa pahala qiyamul lail yang siapa yang tak bersama dengan imam sampai habis tuan-tuan, sampai itu perbincangan tuan-tuan, ya. Tapi yang penting ni tadi, iaitu Ramadan dia latih tuan-tuan. Kita mampu nak qiyamul lail setiap malam. Paling tidak pun tuan witir. Paling tidak, ya. Dan witir ini bila kita nak buat tuan-tuan, ya, setelah selesai, maknanya ba'diyah isyak, maka ketika itulah. Dan berdasarkan hadis yang disebut oleh Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia kata apa, Nabi pesan kepada aku 3 perkara: 2 rakaat solat sunat duha, lepas tu berpuasa sunat 3 hari setiap bulan. Ini puasa sunat selain daripada Syawal. Syawal kita 6 hari bukan 3 hari puasa sunat dia. Jadi jangan salah faham pula tuan-tuan, ni hadis ini umum. Yang Syawal dia ada khusus puasa sunat 6 hari. Sita min Syawal. Sebab itu tuan-tuan, ya, mungkin barangkali sebahagian kita dah habis, ya, ada yang dah habis dah pun 6 hari. Ada yang tak banyak dah ustaz, tinggal 6 hari je lagi kata dia. Rupanya tak mula lagi tuan-tuan. Ini lagi naik tuan-tuan, ya. Tangguh silap-silap tinggal 3 hari je lagi. Dah mana lagi? Tak ada arah ustaz. Saya puasa 3 je lah, tak ada puasa 6 kata dia. Sebab tu jangan terlalu ikut tuan-tuan. Ambil lah. Celah pun tak apa, buat gila-gila sehari pun boleh, direct pun tak apa tuan-tuan. Dan seumpamanya lah, yang penting ambil lah sita min Syawal. Nabi kata apa? Man sama Ramadan, siapa yang berpuasa sebulan Ramadan, summa atba'ahu sita min Syawal, kemudian diikuti 6 hari daripada Syawal, kana siyamuhu ka siyamid dahri, puasanya macam dia puasa selama setahun, ya. Sebab 30 hari campur 6 hari dia jadi 36 hari ataupun 35 hari. Kita baru ni kita puasa 29 hari tuan-tuan, ya. Kali terakhir tuan-tuan kita dapat nampak anak bulan ini, ya, tahun 83.
Tuan-tuan. Itu tak silap saya di Teluk Kemah, tuan-tuan. Itu. Lepas tu tak jumpa-jumpa dah. Baru tahun ni jumpa balik, nampak anak bulan, tuan-tuan. Itu pun nampak di Labuan. Di Sabah orang dah sembahyang tarawih 6 rakaat dah katanya, tuan-tuan. Baru pengumuman penyimpan mahu besar je raja. Mana besok raya. Takbir raya rupanya bukan tarawih dah di Sabah sebab dia di maghrib awal, tuan-tuan, di Sabah. Lama sangat dah, tuan-tuan. Saya ingat zaman saya sekolah rendah dulu. Apa ni yang apa? Kalau tidak, tak ada masalah lah. Kita boleh target dah. Ini jadi raya terkejut tahun ni, tuan-tuan. Dah nampak nak bulan. Takkan nak khabar tak boleh, tuan-tuan. Orang tak ada hati Singapura boleh pula raya hari Selasa. Singapura dia tak nampak. Tak ada masalah. Yang penting, tuan-tuan, dalam konteks apa kita panggil ru'yah. Imkan apa, ru'yatul imkan ini, mana imkan ru'yah ni, keboleh nampakkan anak bulan itu, nampak, maka berakhirlah bulan. Sebab, tuan-tuan, berbeza dengan Afghanistan dia puasa, dia raya lagi awal. Kita raya Isnin, tuan-tuan. Afghanistan hari Ahad dah raya dah. Kita tak pastilah, kita menghormatilah pandangan dia, macam mana di sana pun dia ada muftinya dan sebagainya, tuan-tuan. Cuma kena hati-hati, tuan-tuan, tentang anak bulan ini. Sama ada itu anak bulan ke bulan tua, kena tengok juga. Orang tahu tentang ilmu falak ni, dia tahu, tuan-tuan, ya. Contohnya dia punya ada istilah bulan tua ni, maknanya hujung bulan, penghujung dia tu. Yang kita nak tengok anak bulan, yang permulaan, bukan yang hujungnya. Kok dia nampak yang, sebab dia kata 28 orang nampak anak bulan. Tuan-tuan. Itu yang dia raya awal tu. Dia raya hari Ahad Afghanistan, tuan-tuan. Lagi awal daripada kita, tuan-tuan. Mungkin dia nampak, kita tak pasti, tuan-tuan. Mungkin dia nampak bulan tua, bukan anaknya bulan. Boleh jadi begitu. Sebab tu orang dalam ilmu ni dia ada bulan tuanya lengkung ke mana, bulan anak bulan lengkung mana, dia ada cara dia. Dia bukan nasi nampak calik tu kira je, tuan-tuan. Dia ada ilmu dia. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Jadi saya kira, tuan-tuan, kita sekarang berada di medan yang sebenar untuk beribadah, dan segala tarbiyah ibadah abdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu telah pun kita latih, telah pun kita terima tarbiyahnya di sepanjang Ramadan. Dan inilah medan sebenar kita nak buktikan, tuan-tuan, benar kita berjaya atau tidak di sebalik tarbiyah Ramadan yang kita terima di sepanjang 29 hari Ramadan yang lepas, untuk kita bawa ke 11 bulan yang mendatang ini, tuan-tuan. Dengan bagaimana kita menjaga Al-Quran, menjaga solat berjamaah, kita menghidupkan malam dengan qiyamul lail, antara lainnya dengan witir itu sendiri, kemudian dengan memperbanyakkan sedekah, tuan-tuan, menjaga lisan. Ini dan semuanya adalah amalan-amalan ahli syurga, yang kalau kita lihat, tuan-tuan, Ramadan itulah dia sebenarnya nak tengok bagaimana amalan ahli syurga. Dan inilah yang kalau kita, tuan-tuan, ingin ditempatkan dalam syurga di akhirat kelak, maka amalan-amalan inilah, perbuatan-perbuatan inilah yang perlu kita bawa di 11 bulan yang mendatang, insya-Allah, sehinggalah kita bertemu dengan Ramadan yang seterusnya, tuan-tuan. Dan dalam tempoh ini, tuan-tuan, sebagai pengakhirnya, tuan-tuan, kita hendaklah memperbanyakkan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala segala amalan ibadah kita di sepanjang Ramadan. Sebab tu antara ungkapan yang sunat kita ucapkan di sesama kita ialah taqabbalallah minna wa minkum salihal a'mal. Semoga Allah terima kami dan juga kamu segala amal-amal soleh yang kita lakukan pada Ramadan yang lepas. Tuan-tuan, sebab para salafus soleh mereka itu 6 bulan mereka minta bertemu dengan Ramadan, dah bertemu dengan Ramadan mereka pula doa kepada Allah 6 bulan untuk supaya Allah terima ibadat mereka di sepanjang Ramadan yang lepas, sehinggalah bertemu dengan Ramadan yang akan datang pula. Begitu sekali, tuan-tuan, bersungguhnya mereka minta Allah terima amal ibadah mereka di sepanjang Ramadan. Tuan-tuan muslimin muslimat rahmat Allah sekalian, cukuplah sekadar itu, sebagai sedikit renungan dan juga muhasabah kita dalam kita melihat kembali tentang ibrah dan juga pengajaran daripada Ramadan yang telah kita terima di sepanjang tempoh Ramadan yang lepas, untuk kita bawa dalam kehidupan kita, amalan kehidupan kita seharian, insya-Allah. Yang baik dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang, yang dhaif, kelemahan saya sendiri, mohon ampun, mohon maaf. Aqulu qawli hadza, astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.